Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi tengah hari ini kita akan teruskan kembali pengajian kitab Asyratus Sa'ah, iaitu kitab berakhirnya dunia ini yang membincangkan tentang tanda-tanda kiamat, sama ada tanda-tanda kecil kiamat ataupun tanda-tanda besar kiamat. Jadi perbincangan kita sebenarnya dah tertangguh lama. Sebelum ni kita telah bincangkan beberapa pengenalan tentang tanda-tanda kiamat, kemudian jenis-jenis tanda kiamat, kemudian kita telah mulakan perbincangan tanda-tanda kiamat kecil. Kita dah baca sebelum ni 11 tanda-tanda kiamat kecil. Pada hari ini kita akan bacakan tanda kiamat yang ke-12. Tanda kiamat yang ke-12. Disebutkan di dalam kitab ini antara tanda kecil kiamat yang ke-12 adalah syu'ul amni wal raha, tersebarnya keamanan dan juga kesenangan. Ini untuk pengetahuan kita, pada awal-awal Islam, orang-orang Arab di semenanjung Arab, mereka hidup di dalam keadaan berperang antara satu sama lain. Setiap kabilah mereka akan mempertahankan kabilah mereka dan mereka akan melaksanakannya dengan berperang antara mereka. Setiap kabilah mereka akan berperang dengan kabilah yang lain. Jadi siapa yang kuat, dia yang akan mendominasi kawasan tersebut dan juga masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahawa apabila hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah berlakunya keadaan aman, tersebarnya keamanan di Jazirah Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara wa hatta yasiru ar-rakibu baina al-iraqi wa makkah la yakhafu illa dhalal at-tariq wa hatta yakthura al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak terjadinya hari kiamat. Ini satu perkara yang menunjukkan bahawa ia adalah tanda-tanda kiamat. Sehinggalah ta'ud al-ardu arabi murujan wa anhara, sehinggalah menjadi kembali bumi Arab ini bumi yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa dahulu Jazirah Arab ia adalah satu tempat yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan.
berumput, hijau. Tapi sekarang kalau kita lihat, ianya padang pasir. Pergi mana-mana pun di negara Arab, kita akan lihat padang pasir, gontang, tidak ada air. Tapi Nabi SAW sebutkan dalam perkataan ini ada dua makna. Yang pertama, asalnya Jazirah Arab itu adalah jazirah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau, banyak pokok-pokok. Kemudian Nabi SAW beritahu bahawa satu masa nanti ia akan kembali hijau seperti mana asalnya. Kalau kita lihat sekarang, bumi Arab ini adalah bumi yang gontang, padang pasir, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Nabi SAW, wa anhara, dan juga akan banyak sungai, akan banyak sungai-sungai. Kalau kita pergi Mekah ataupun Madinah, tak ada sungai. Tidak ada sungai, melainkan apabila turunnya hujan, kita akan lihat lembah-lembah dipenuhi air. Itu saja. Tapi Nabi SAW sebutkan nanti hari kiamat ianya akan kembali menghijau dan banyak air. Banyak air ni, banyak sungai menunjukkan banyak air yang boleh diminum. Kalau kita pergi ke Madinah ataupun Makkah sekarang, kita dapati ada air, tetapi airnya kebanyakannya tidak boleh diminum. Airnya air masin. Kalau pergi Makkah, Madinah nanti, lalu di kawasan-kawasan rehatnya, cuba rasa air yang ada di pipe-pipe. Biasanya airnya masin, tidak sesuai untuk diminum. Tapi Nabi SAW beritahu bahawa satu masa nanti, apabila dekat-dekat dengan hari kiamat, bumi Arab ini akan kembali kepada asalnya. Banyak tumbuh-tumbuhan hijau dan air yang sesuai untuk diminum, air tawar yang sesuai untuk diminum. Kemudian kata Nabi SAW, wa hatta yasir ar-rakibu bainal Iraqi wa Makkah la yakhafu illa ghalal at-tariq. Dan sehingga berjalan orang yang menunggang tunggangannya antara Iraq dan juga Makkah, dia tidak takut melainkan dia tersesat. Ini kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sebutkan ini sebagai isyarat bahawa nanti satu masa nanti akan berlakunya keadaan aman di negara-negara Arab. Dulu mereka sentiasa berperang. Kalau nak pergi mana-mana, mesti pergi ramai-ramai. Satu kafilah, satu rombongan. Naik unta sama-sama, naik kuda sama-sama. Sebab apa? Takut diserang. Takut diserang oleh penyamun-penyamun, perompak-perompak yang ada di sekeliling negara Arab. Kemudian Nabi SAW beritahu nanti satu masa nanti, orang yang berjalan daripada Iraq sampai ke Makkah, dia tak takut apa-apa pun. Dia tak takut dirinya dibunuh, dia tidak takut hartanya dirampas, dia tidak takut keluarganya diganggu. Yang dia takut hanyalah sesat jalan. Sesat jalan. Jalan daripada Iraq sampai ke Makkah, dia takut, yang hanya dia takut adalah takut sesat jalan. Kemudian kata Nabi, ini merupakan tanda kiamat yang kedua disebutkan dalam hadis ini. Tanda yang ketiga, wa hatta yakthura al-harju, dan sehingga berlakunya banyak pembunuhan, banyak peperangan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu perkara yang sama juga. Kata Nabi SAW, fa in talat bika hayatun la tarayanna az-za'inata tartahilu min al-hira hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Hadis ini Nabi SAW beritahu kepada seorang lelaki yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni adalah seorang Nasrani, orang Kristian. Dia tinggal di kawasan Syam sana, kawasan Syria sana. Apabila dia dengar Nabi SAW telah dibangkitkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, maka dia datang untuk mencari Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Dia datang, kemudian Nabi SAW sambut Adi bin Hatim ini, dan Nabi SAW dakwah dia untuk masuk Islam. Sehinggalah Adi bin Hatim ini mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengukuhkan keimanan Adi bin Hatim ini, Nabi SAW beritahu kepadanya
Katanya satu masa nanti engkau akan melihat seorang perempuan. Seorang perempuan, dia akan menaiki tunggangannya. Dia naik unta ataupun dia naik kuda. Dia bergerak daripada satu tempat yang bernama Hira. Satu tempat yang bernama Hira. Hira ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu tempat yang terletak di bandar Quran di Syria. Satu tempat yang terletak di bandar Quran di Syria. Kata Nabi SAW, perempuan ini dia naiki tunggangannya, naik unta ataupun naik kuda, dia akan berjalan daripada Hira sehinggalah dia sampai ke Makkah. Dia sampai ke Makkah. Dan dia tidak takut seseorang pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maksudnya keadaan ketika itu sangat aman sehingga seorang perempuan dia boleh bergerak daripada Quran di Syria sampai ke Kaabah di Makkah tanpa dia bimbang tentang keselamatan dirinya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jauh daripada Makkah ke Quran ni lebih kurang 1800 km. Dalam perjalanan tu dia tak takut apa-apa pun. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan keamanan telah tersebar pada masa tersebut. Sebab apa? Sebelum daripada itu, orang lelaki kalau mereka pergi dalam berkumpulan pun mereka akan diganggu oleh perompak-perompak ataupun penyamun-penyamun. Itu pada masa sebelum Islam, begitu juga pada Islam. Pada zaman Nabi SAW apabila kaum muslimin belum lagi kuat. Tapi selepas itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila zaman Abu Bakar, Umar, kemudian zaman Umar bin Abdul Aziz, maka keadaan sangat aman sehingga tidak ada sesuatu pun yang menakutkan kaum muslimin. Sebab tu ada di kalangan ulama yang berpendapat bahawa ini adalah tanda kiamat kecil yang telah terjadi. Ianya telah terjadi dan mungkin ini akan berulang. Kalau kita lihat sekarang pun boleh seseorang tu bergerak daripada Syria sampai ke Makkah dalam keadaan yang aman. Kalau tak ada perang sekarang ni kan, maka ianya aman. Begitu juga kalau tak ada perang di Iraq, tak ada peperangan di sana, maka sebenarnya tidak ada masalah kalau satu orang tu naik kereta daripada Syria ataupun daripada Iraq untuk datang ke Mekah. Tidak ada yang mengganggunya. Keadaan aman. Jadi ini sebenarnya tanda kecil yang telah berlaku dan juga sedang berlaku. Ini tanda kecil yang ke-12. Tanda kecil yang ke-13 adalah zuhuru narin minal Hijaz. Keluarnya api dari Hijaz. Keluarnya api dari Hijaz. Ini merupakan salah satu tanda kecil kiamat. Dan ianya juga disebutkan oleh ulama bahawa ianya telah berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, api yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah api gunung berapi. Api gunung berapi di suatu bukit yang terletak di bahagian timur kota Madinah. Api gunung berapi dia menyala sehingga api itu menerangi kawasan Hijaz. Jadi api yang dimaksudkan di sini adalah api gunung berapi. Api gunung berapi. Bukit yang ataupun gunung yang tercetusnya gunung api tersebut dinamakan sebagai Jabal Al-Mulaisa ataupun Jabal Malsa. Kalau pergi Madinah nanti minta mutawif bawa ke tempat tersebut. Tak jauh daripada kota Madinah, lebih kurang 25 km sahaja daripada kota Nabi SAW. Pada tahun 654 Hijrah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, muncul api yang sangat tinggi, keluar lava daripada gunung berapi tersebut. Lava itu mengalir sampai hampir 4 km daripada Masjid Nabi SAW. Apabila keluar api itu sangat tinggi sehingga api tersebut dilihat di satu tempat yang bernama Busra. Satu tempat yang bernama Busra. Ini juga satu tempat yang terletak di Syria sana. Jadi ini sebenarnya satu peristiwa yang telah terjadi pada zaman Nabi SAW. Kita baca apa yang disebutkan dalam kitab kita ini. Secara khususnya
Api ini adalah api yang keluar dari bukit ataupun gunung Malsa di Madinah. Gunung Malsa ini terletak lebih kurang 25 km daripada lapangan terbang Madinah. Di kawasan yang berdekatan dengan lapangan terbang Madinah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa ini berlaku pada tahun 654 Hijrah ataupun pada tahun 1256 Masihi. Lebih kurang 800 ataupun lebih kurang 800 tahun yang lalu. Jadi api ini merupakan api daripada kesan gunung berapi di Lembah Harrah. Lembah Harrah ni satu kawasan yang terletak di sebelah timur Madinah. Jadi api ini api yang sangat-sangat besar sehingga ia menerangi kawasan Hijaz. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta takhruja naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Busra. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangkan leher-leher unta di daerah Busra. Busra satu tempat di Syria. Api itu sangat tinggi sehingga ianya sampai di daerah Busra, satu daerah yang sangat jauh daripada Madinah. Jadi ini merupakan tanda kiamat yang telah terjadi pada masa dahulu. Jadi kawasan Hijaz yang dimaksudkan dengan kawasan Hijaz adalah bahagian utara dari kawasan Arab. Makkah yang termasuk daripadanya Makkah, Madinah, ini Jeddah, Rabil, itu semua dinamakan kawasan Hijaz. Kalau Riyadh, kawasan Dammam, itu semua dinamakan sebagai Najd. Jadi Nabi SAW beritahu akan keluar api yang besar daripada kawasan Hijaz. Jadi yang disebutkan di sini adalah Madinah, secara khususnya di Jabal Malsa, di kawasan yang bernama Hayyu Harrah. Jadi kawasan ini, api ini muncul sehingga kelihatan cahayanya di kawasan Busra. Busra satu kota yang terkenal di Syria sana. Sekarang ini ianya terletak lebih kurang 72 batu daripada kota Damaskus, daripada Dimashq. Jadi ini merupakan salah satu tanda kiamat yang telah berlaku. Antara ulama yang berpendapat bahawa tanda kiamat ini yang telah berlaku adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kharajat fi zamanina narun bil madinati sanata 40 wa 50 wa 600. Di zaman kami pernah keluar api dari wilayah Madinah, dari negeri Madinah pada tahun 654 Hijrah. Wa kanat naran 'azimatan jiddan, dan api itu adalah api yang sangat besar sekali. Min janibil madinati syarqi wara al-Harrah, daripada kawasan timur kota Madinah di sebalik daerah Harrah. Harrah ni kawasan batu hitam. Kalau kita pergi Madinah ni ada dua kawasan batu hitam, di sebelah timurnya dan di sebelah barat. Kawasan sebelah timur itu dinamakan sebagai Harrah Syarqiyah. Ini tempat yang berlakunya peristiwa ni. Ada nama dia Harrah Gharbiyah. Harrah Gharbiyah ni kawasan sebelah barat. Itu kawasan Masjid Quba. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Madinah, itu kawasan Universiti Islam Madinah. Itu namanya kawasan Harrah Gharbiyah. Tapi peristiwa ni berlaku di sebelah kawasan timur Madinah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, tawatara al-ilmu biha 'inda jami'i asy-Syami wa sa'iril buldani wa akhbarani man hadaraha min ahli al-Madinah. Jadi Imam Nawawi kata, dan peristiwa ini tersebar secara mutawatir, secara menyeluruh ke seluruh penjuru Syam dan semua negeri. Orang-orang yang berada di Syria ketika itu, mereka melihat api yang besar. Mereka bertanya, dari mana api ini? Rupanya api ini muncul daripada Madinah. Jadi ini menunjukkan bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Katsir rahimahullahu taala dia menukilkan keterangan gurunya Syihabuddin Abu Syamah, seorang tokoh sejarah, katanya pada tahun 654 Hijrah pada hari Jumaat, tarikh 5 Jumadil Akhir, muncul api besar di sebahagian lembah daerah Madinah. Panjangnya 4 farsah dan lebarnya 4 farsah. Ini disebutkan api itu, besarnya api tersebut 4 farsah, 23 kilo. Tingginya api yang muncul ketika berlakunya ledakan gunung berapi tersebut. Katanya ia membuatkan batu-batu cair dan mengalir seperti cairnya besi, lalu menjadi seperti arang hitam. Bila dah kering, dia seperti arang yang berwarna hitam. Tengok kawasan gunung berapi kan, bila lava meletus, kemudian dia mengalir ke bawah, kemudian apabila dia kering, dia seperti kayu arang hitam gelap, dan kesannya masih ada sampai sekarang. Sinarnya menerangi orang yang berjalan di malam hari ketaima. Api itu keluar selama 1 bulan. Penduduk Madinah sangat terkesan dengan peristiwa ini dan membuat syair untuk mengenang peristiwa ini. Jadi ini salah satu peristiwa yang Nabi SAW menyebutkan bahawa ianya adalah tanda daripada tanda-tanda kiamat. Jadi ini antara perkara yang telah berlaku dan telah berlaku. Sepatutnya kita buat persediaan kerana tanda kiamat ini telah berlaku. Cuma ini termasuk daripada tanda-tanda kecil kiamat. Belum lagi tanda-tanda besar kiamat. Kalau tanda besar kiamat tu tanda dah dekat, sangat-sangat dekat dengan hari kiamat. Adapun tanda kecil ni ianya bermula dengan perutusan Nabi SAW sebagai Nabi. Apabila Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT sebagai Rasul, itu sudah bermula tanda kiamat. Tetapi tanda kiamat yang kecil, belum lagi tanda kiamat yang besar. Kalau tanda kiamat besar tu, ia akan terjadi selepas itu, peristiwa-peristiwa yang tidak lama kemudian akan berlakunya hari kiamat. Ini kita masih lagi bincangkan tentang tanda-tanda kecil. Kemudian yang ke-14, tanda kiamat yang ke-14, kita nutur disebutkan di sini adalah berperang dengan Turk, berperang dengan bangsa Turki, berperang dengan bangsa Turki. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu turka sigharal a'yun humral wujuhi zulfal unufi ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqah. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر." Kata Nabi SAW, tidak berlakunya hari kiamat sehinggalah kamu berperang dengan bangsa Turk. Bangsa Turk disebutkan sini, bangsa Turk. Adakah Turki sekarang? Kata ulama, ianya bukan Turki, tetapi ini adalah bangsa yang lebih luas daripada negara Turki sekarang. Turk ni satu tempat yang pada masa dahulu disebutkan kepada Asia Kecil, sehinggalah sampai ke Asia Timur, sampai ke kawasan China sana. Jadi itu yang dinamakan sebagai Turk. Sebab ada orang dia tafsirkan hadis ini dengan negara Turki. Tidak akan berlaku kiamat sehingga berperang orang-orang Arab dengan Turki. Maka dia takwil lah peristiwa sekarang, peristiwa politik antara Arab Saudi dengan Turki. Sebenarnya bukan. Ini bukan yang dimaksudkan dengan Turki di sini. Sebab tu kalau kita nak baca hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak boleh takwil. Kita kena lihat kepada syarah-syarah ulama apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu perkataan ataupun sesuatu kalimat. Dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan sifat-sifat bangsa Turki ini. Kata Nabi SAW, sigar al-a'yun, mata mereka kecil, agak sepit,
bukan seperti orang Arab. Orang Arab kebanyakan mereka mata mereka besar. Mata mereka besar. Malah orang Arab mereka sangat menyukai mata yang besar. Kalau perempuan yang cantik bagi mereka adalah perempuan yang bermata besar, bukan bermata kecil. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW sifatkan orang-orang Turk ini sebagai orang yang bermata kecil. Humrul wujuh, muka mereka kemerah-merahan, bukan putih, bukan hitam, tetapi muka mereka kemerah-merahan. Zulfal unufi inkhifadhi qasbatil anfi wan firashi. Maksudnya hidungnya tidak mancung. Hidungnya tidak mancung. Apa kita sebut hidung tak mancung? Pengek sikit. Apa? Itulah tidak mancung. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kana wujuhahum al-mijan al-mutraqah. Seolah-olah rupa mereka perisai. Kalau orang dulu mereka apabila pergi berperang, mereka akan bawa perisai. Perisai ini digunakan untuk menahan diri mereka daripada serangan musuh. Satu tangan pegang senjata, sama ada pedang ataupun tombak ataupun yang lain. Sebelah lagi biasanya mereka akan pegang perisai. Jadi perisai ini yang menghalang mereka daripada terkena tikaman musuh ataupun daripada anak panah yang dihantar oleh musuh. Jadi mereka perang satu tangan dengan pedang atau satu tangan dengan perisai. Nabi SAW sebutkan bahawa orang Turk ni muka mereka adalah seperti perisai. Perisai pada zaman dahulu biasanya agak bulat. Jadi orang Turk ni mukanya mereka agak bulat. Kemudian disebutkan di sini al-mutraqah, maksudnya mempunyai kulit. Perisai yang diselaputi oleh kulit. Jadi dulu mereka apabila pergi perang, perisai itu daripada besi. Kemudian diletak lagi dengan kulit. Supaya apa? Kalau ditebas ataupun dicucuk ataupun terkena panah, maka kalau besi itu pun pecah, dia ada lagi kulit yang menghalang daripada terkena badan tentera yang berperang tersebut. Jadi Nabi SAW samakan wajah mereka seperti perisai yang diselaputi kulit. Kata ulama, ini untuk menggambarkan bahawa kebanyakan mereka ini muka mereka agak bulat, bukan lonjong, bukan panjang, tetapi mereka agak bulat. Kemudian kata Nabi SAW, wala taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'aru. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga kamu berperang dengan satu kaum yang mana selipar-selipar mereka daripada bulu. Selipar-selipar mereka daripada bulu. Mereka buat kasut-kasut mereka ataupun alas kaki mereka daripada bulu-bulu binatang yang tidak disamak. Jadi ini sifat yang Nabi SAW sebutkan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian ulama mereka berpendapat bahawa ini terjadi pada zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum apabila berlakunya perluasan wilayah Islam daripada zaman Umar, zaman Uthman, kemudian zaman Umayyah dan juga zaman Abbasiyah, yang mana kaum muslimin mula meluaskan wilayah mereka ke kawasan Asia Kecil. Di sana mereka berperang di kawasan Khurasan sana, di kawasan Uz, di kawasan sebelah sana, sebelah sekarang ni kawasan Turk. Sebahagian ulama lagi kawasan sebelah Tan, negara yang ada banyak tan, Azerbaijan dan terus ke atas sana Turkmenistan, negara sebelah sana, itu yang berlaku pembesaran kawasan Islam pada masa tersebut. Sebahagian ulama pula mengatakan bahawa ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan juga Tatar, Mogol, iaitu yang berlaku pada tahun 656 Hijrah ataupun pada tahun 1258 Hijrah. Jadi ini sebenarnya adalah satu peristiwa tanda kecil kiamat yang telah berlaku pada masa dahulu. Jadi ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW
dalam masa yang sama ia menunjukkan tanda kecil kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW beritahu perkara ini supaya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mereka positif dengan keadaan mereka yang ketika itu ditindas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semasa Nabi SAW berada di Makkah, mereka dizalimi oleh kaum musyrikin. Kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah mereka dalam keadaan yang agak tenang. Tetapi Nabi SAW beritahu kepada mereka hadis ini supaya mereka tahu satu masa nanti Islam bukan sahaja berada di Madinah, tetapi ianya akan tersebar luas keluar daripada semenanjung Arab. Bukan sahaja di Arab, tetapi dia akan tersebar keluar sehingga ke kawasan Asia sana. Ini disebut oleh Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat apabila mendengar hadis ini, tentulah mereka akan berasa gembira. Bagaimana dalam keadaan mereka yang ketika itu kecil, sedikit, tidak ramai, tetapi Nabi SAW berikan berita gembira kepada mereka bahawa Islam yang akan tersebar luas. Bagaimana ketika itu ada peperangan dan mereka akan berperang dengan bangsa Turk. Bangsa Turk tak ada di negara Arab. Mereka hanya berada di kawasan Asia kecil. Sebab tu kita tengok ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka pergi melintas negara-negara sampai ke China. Ada sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia ke sana. Kerana apa? Mereka percaya dengan hadis Nabi SAW. Ini begitu positifnya Nabi SAW tentang keadaan kaum muslimin. Jadi ini tiga tanda kecil kiamat yang kita bacakan pada hari ini. Yang pertama, tersebar luasnya keamanan. Yang kedua, keluarnya api dari Hijaz. Dan yang ketiga, peperangan dengan Turk. Jadi insya-Allah pada majlis yang akan datang kita akan sambung lagi dengan tanda-tanda kecil yang seterusnya. Antaranya bagaimana munculnya golongan yang zalim yang mana mereka memukul manusia dengan ekor-ekor binatang. Kemudian akan berlakunya banyak peperangan, pembunuhan dan hilangnya amanah di kalangan manusia. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.